Amalan pengurusan diri yang baik bermula daripada kehendak dan keazaman dalaman untuk berubah menjadi lebih baik. Kehendak dan keazaman dalaman ini boleh dibentuk melalui amalan terbaik pengurusan diri yang dimulakan dengan perancangan setiap hari kita. Proses ini hendaklah dilakukan oleh setiap orang Islam, tidak kira peringkat umur atau latar belakang kehidupan. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah yang memberikan panduan asas untuk kita semua, iaitu kewajipan solat fardu 5 waktu. Kewajipan solat fardu 5 waktu mengajar kita menguruskan diri dengan cara sempurna, meliputi aspek masa, iman, amal soleh, dakwah dan nasihat menasihati. Secara terperinci, solat fardu juga mengajar kita membuat perancangan untuk menghadapi setiap hari kita dan seterusnya menjadi orang yang beruntung, seperti yang dikehendaki di dalam pengajaran surah Al-As ayat 1 sehingga 3. Solat fardu mengajar kita membuat perancangan harian dengan yang pertamanya menetapkan niat dan matlamat dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua, mengutamakan yang utama. Yang ketiga, menyusun jadual harian berdasarkan seruan azan. Yang keempat, beramal secara jamaah. Dan yang kelima, bermuhasabah dan mengawal diri. Sebagai seorang Islam yang sangat berkehendak untuk menjadi orang yang beruntung, gunakanlah sedikit waktu dalam sehari, khususnya selepas waktu solat maghrib, untuk membuat perancangan bagi hari yang akan kita tempuhi keesokan harinya dengan memenuhi 5 keperluan ini, iaitu menetapkan niat dan matlamat dalam kehidupan seharian kita. Yang keduanya, mengutamakan yang utama. Yang ketiga, menyusun jadual harian berdasarkan seruan azan. Yang keempat, beramal secara jamaah. Dan yang kelima, bermuhasabah dan mengawal diri. Sebagai seorang Islam yang sangat berkehendak untuk menjadi orang yang beruntung, gunakanlah sedikit waktu dalam sehari, khususnya selepas maghrib, untuk membuat perancangan bagi keseluruhan hari yang kita akan tempuhi dengan memenuhi 5 keperluan ini. Pertama, menetapkan niat dan matlamat yang jelas dalam kehidupan seharian kita. Yang kedua, mengutamakan yang utama. Yang ketiga, menyusun jadual harian berdasarkan seruan azan. Yang keempat, beramal secara jamaah. Dan yang kelima, bermuhasabah dan mengawal diri. Pertama, menetapkan niat yang ikhlas dan matlamat yang jelas dalam setiap amalan harian yang kita rancang untuk dilaksanakan. Seorang Islam seharusnya menetapkan niat yang ikhlas dalam setiap amalan kebaikan yang ingin dilakukannya setiap hari. Niat yang ikhlas lahir daripada keyakinan dan keimanan yang mendalam terhadap Allah di dalam hati kita. Dalam konteks pelaksanaan, setiap amalan kebaikan yang dirancang hendaklah mempunyai matlamat yang jelas, boleh diukur, munasabah untuk dicapai, sesuai dengan kehendak Allah dan berada dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Matlamat yang jelas hendaklah boleh diukur pencapaian dan kesempurnaannya menggunakan kayu ukur penilaian amalan Islam. Dari sudut kemampuan, ia hendaklah munasabah untuk dicapai berdasarkan kemampuan diri dan tempoh masa yang kita ada. Dari sudut syariah, akidah, syariah dan akhlak Islam, ia hendaklah sesuai dan selari dengan kehendak Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Dan akhir sekali, untuk memastikan matlamat ini boleh dicapai, ia hendaklah berada dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Contohnya, hari ini kita ingin mengubati penyakit bakhil atau kedekut yang telah lama membelenggu diri kita. Maka kita berniat dengan seikhlas mungkin untuk bersedekah. Pada saat ini, hanya Allah yang Maha mengetahui sejauh mana ikhlasnya niat kita itu. Bagaimanapun, jauh di sudut hati kita, kita berazam sekuat mungkin untuk melaksanakan hanya semata-mata kerana Allah.
Matlamat utama amalan sedekah ini adalah untuk menghilangkan rasa sayang yang melampau terhadap harta yang kita ada dan seterusnya menyembuhkan kita daripada penyakit bakhil dan kedekut. Untuk melaksanakannya dengan sempurna, kita hendaklah meletakkan matlamat yang boleh kita ukur. Contohnya, bersedekah sebanyak RM10 atau RM100 atau RM1000 mengikut kemampuan kita dan sehingga hilang rasa sayang kepada harta kita. Kemungkinan RM10 adalah munasabah bagi kita yang berada dalam kumpulan B40 atau RM100 bagi saudara kita dalam kumpulan M40 atau mungkin RM1000 bagi saudara kita dalam kumpulan T20 dan sebagainya. Kemunasabahan ini hendaklah diukur berdasarkan kemampuan kita dan tidak membebankan atau tidak mengganggu perbelanjaan wajib kita yang lain seperti perbelanjaan untuk keluarga dan sebagainya. Namun begitu, ia hendaklah mampu mengubati sifat bakhil yang sedang membelenggu diri kita. Kita berhasrat bersedekah wang tersebut kepada sebuah keluarga miskin yang kita kenali sangat memerlukannya. Hasrat ini telah kita kenal pasti sebagai sesuai dan selari dengan kehendak Allah dan ajaran Nabi Muhammad SAW. Kerana diketahui bahawa membantu orang miskin adalah satu kewajipan kepada kita. Bahkan kita menghayati dengan sebenar-benarnya bahawa amalan kita ini adalah diperintahkan oleh Allah. Seperti mana jaminan Allah dalam surah Ibrahim ayat 7 bahawa rezeki kita akan ditambah lagi sekiranya kita bersedekah dengan penuh ikhlas. Begitu juga kita yakin dengan jaminan Rasulullah SAW yang bermaksud barang siapa yang melepaskan seorang mukmin daripada satu kesusahan daripada kesusahan dunia, nescaya Allah akan melepaskannya daripada satu kesusahan daripada kesusahan akhirat. Kita juga berharap sedekah kita akan dapat membantu keluarga miskin ini daripada kekufuran, kerana Rasulullah SAW mengingatkan kita bahawa kefakiran boleh membawa kepada kekufuran. Secara tidak langsung, keyakinan kita kepada jaminan Allah dan pengajaran Rasulullah SAW ini akan membantu kita memperkukuhkan keikhlasan amalan kita. Akhir sekali, niat dan matlamat untuk melakukan amalan sedekah ini dibuat secara terancang waktu dan ketika pelaksanaannya. Contohnya, kita ingin melakukannya pada awal pagi kerana hasrat kita untuk memastikan keluarga miskin tersebut dapat menggunakannya untuk perbelanjaan mereka pada hari tersebut. Ini adalah contoh mudah yang boleh kita fahami bagaimana menetapkan niat yang ikhlas dan matlamat yang jelas boleh diukur munasabah untuk dicapai sesuai dengan kehendak Allah dan dalam kerangka waktu yang ditetapkan. Contoh ini bolehlah diaplikasikan kepada kesemua amalan kebaikan yang kita rancang untuk dilakukan pada setiap hari di dalam kehidupan kita. Setiap orang mempunyai keutamaan yang perlu dilaksanakan dalam waktu yang terhad pada setiap hari. Proses mengenal pasti setiap keutamaan dalam kehidupan seharian hendaklah dilaksanakan agar kita dapat memberikan tumpuan atau meletakkan fokus pada kesemua tugasan kita dan seterusnya mencapai matlamat yang kita rancangkan untuk hari tersebut. Pelbagai cara dan pendekatan boleh digunakan untuk mengenal pasti keutamaan ini. Tradisi ilmu barat antaranya menggunakan model Eisenhower Framework Matrix yang membahagikan keutamaan kepada 4 kuadran, iaitu penting segera, penting tidak segera, tidak penting segera dan tidak penting tidak segera. Kaedah ini mungkin baik untuk diaplikasikan jika kita terlebih dahulu memahami kaedah keutamaan Islam yang lebih terperinci dan sistematik berdasarkan hukum syarak seperti yang dituntut oleh Allah dan diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW melalui perintah solat. Amalan solat mengajar kita mengenal pasti keutamaan berdasarkan utamanya hukum syarak yang 5, iaitu wajib, sunat, haram, makruh dan harus.
kedua, keperluan menepati tempoh masa yang ditetapkan. Antara contoh berkaitan 5 hukum syarak dengan keutamaan dalam solat adalah seperti berikut. Wajib bagi setiap mukallaf melaksanakan solat fardu. Sunat membaca surah selepas Al-Fatihah. Haram bagi mukallaf meninggalkan solat fardu. Makruh menahan membuang air ketika solat. Harus memakai pakaian mengikut budaya masing-masing dalam solat asalkan menutup aurat. Secara garis besarnya, hukum syarak terbahagi kepada 2 bahagian, iaitu taklifi dan takhyir. Taklifi bermaksud dipertanggungjawabkan atau untuk dilaksanakan atau ditinggalkan. Termasuk dalam hukum taklifi ini adalah wajib dan sunat dan haram dan makruh. Takhyir bermaksud pilihan. Termasuk dalam hukum takhyir ini hanya satu, iaitu ibahah ataupun harus. Dalam hukum wajib itu ada bertaraf wajib fardu ain dan ada yang bertaraf wajib fardu kifayah. Fardu ain bermaksud wajib dilaksanakan oleh setiap orang Islam yang mukallaf, iaitu orang Islam yang telah cukup umur baligh dan berakal dan tidak wajib kepada kanak-kanak dan orang gila. Wajib dan sunat adalah merupakan suruhan untuk dilakukan. Implikasi hukum wajib adalah mendapat pahala jika dilakukan dan berdosa jika ditinggalkan. Implikasi hukum sunat adalah mendapat pahala jika dilakukan dan tidak berdosa jika ditinggalkan. Haram dan makruh adalah merupakan larangan daripada melakukannya. Implikasi hukum haram adalah mendapat pahala jika ditinggalkan dan berdosa jika dilakukan. Makruh maksudnya perbuatan yang dibenci, iaitu perbuatan atau amalan yang dibenci oleh Allah tetapi tidak berdosa melakukannya, khususnya jika terpaksa. Sebaliknya, sunat hukumnya meninggalkan perkara makruh, bermakna mendapat pahala jika ditinggalkan. Bagaimana menentukan keutamaan berdasarkan hukum syarak ini? Secara mudah dan ringkasnya, kita hanya perlu mengenal pasti taraf hukum setiap amalan dan tugasan yang akan kita laksanakan atau yang diamanahkan kepada kita untuk disempurnakan. Adakah setiap tugasan tersebut bertaraf wajib atau sunat atau haram, makruh ataupun harus? Disebabkan proses menentukan keutamaan ini adalah melibatkan perkara yang kita ingin atau rancang lakukan, maka kita hanya memberi fokus kepada 3 hukum syarak, iaitu wajib, sunat dan harus. Perincian setiap satunya pula perlu dirujuk kepada utamanya hak Allah. Contohnya solat, tilawah, zikir, puasa dan sebagainya. Yang kedua, hak Allah berkaitan manusia. Contohnya zakat, sedekah, amanah di tempat kerja dan nasihat menasihati kepada kebaikan. Yang ketiga, hak manusia. Contohnya hormat menghormati, amalan berjiran, bergotong royong, khidmat masyarakat dan kebanyakan yang berkaitan dengan hak awam. Sekiranya tugasan ataupun tanggungjawab tersebut bertaraf wajib, maka tidak dapat tidak kita mesti melaksanakannya dan dimasukkan ke dalam senarai keutamaan. Contohnya solat fardu yang merupakan hak Allah, zakat dan amanah di tempat kerja, hak Allah berkaitan manusia, dan hormat menghormati sesama manusia ataupun menjawab salam yang merupakan hak manusia. Sekiranya tugasan ataupun tanggungjawab tersebut bertaraf sunat, maka kita mempunyai pilihan untuk melaksanakannya. Tugasan bertaraf sunat ini mungkin pilihan kedua dalam senarai keutamaan. Kita boleh melaksanakan sekiranya berkesempatan atau berkeupayaan. Kita akan mendapat kelebihan sekiranya dilaksanakan. Contohnya tilawah Al-Quran yang merupakan hak Allah,
sedekah merupakan hak Allah berkaitan manusia, dan memberi salam merupakan hak manusia. Sekiranya tugasan ataupun tanggungjawab tersebut bertaraf harus, maka kita juga mempunyai pilihan untuk melaksanakannya, seperti mana perkara sunat. Contohnya menghayati keindahan alam yang merupakan hak Allah, berjual beli yang merupakan hak Allah berkaitan manusia, berehat atau berhibur seperti mendengar muzik ataupun lagu-lagu yang tidak melalaikan yang merupakan hak manusia. Pendekatan mengenal pasti dan menyusun keutamaan berdasarkan hukum syarak ini memberikan pilihan yang lebih tepat berbanding pendekatan penting tidak penting ataupun important not important yang ada dalam model keutamaan Eisenhower Framework. Bagaimanapun, kerangka keutamaan tradisi barat ini masih boleh digunakan secara bersama dengan pendekatan hukum syarak dengan sedikit pengubahsuaian, khususnya yang melibatkan pelbagai hak berbeza seperti hak Allah dan hak manusia. Amalan solat mengajar kita mengenal pasti keutamaan berdasarkan keperluan menepati tempoh masa. Firman Allah di dalam surah An-Nisa ayat 103 yang bermaksud, sesungguhnya solat itu adalah satu ketetapan yang diwajibkan ke atas orang beriman yang ditentukan waktunya. Amat jelas di sini bahawa ibadat solat mengajar kita mengenal pasti dan menyusun keutamaan berdasarkan selang masa atau waktu yang ditetapkan. Ini bermakna setiap tugasan dan tanggungjawab mempunyai tempoh masa permulaan dan tempoh masa penyempurnaan ataupun deadline dengan mengambil kira waktu solat. Pendekatan mengenal pasti dan menyusun keutamaan berdasarkan selang masa solat ini memberikan keselesaan dan mengurangkan tekanan ketika melaksanakan tugasan. Berbeza dengan pendekatan segera tidak segera, urgent not urgent yang ada di dalam model keutamaan Eisenhower. Bagaimanapun, dengan sedikit pengubahsuaian, model keutamaan Eisenhower ini boleh diadaptasikan dengan penyusunan jadual berdasarkan solat atau lebih tepatnya surat azan. InsyaAllah perbincangan dalam siri selanjutnya akan membincangkan proses penyusunan jadual harian berdasarkan surat azan. Jadual yang kita anggap sebagai jadual berimpak tinggi dalam kehidupan seorang Muslim. Antara prinsip umum penggunaan dan penjadualan waktu adalah dengan menjadikan waktu malam sebagai waktu untuk berehat dan siang sebagai waktu bekerja. Seperti mana firman Allah di dalam surah Yunus ayat 67 yang bermaksud, Dialah yang menjadikan malam bagi kamu supaya kamu berehat padanya dan menjadikan siang terang benderang supaya kamu berusaha. Sesungguhnya perubahan malam dan siang itu mengandungi tanda-tanda yang menunjukkan kekuasaan Allah bagi kaum yang mahu mendengar, yakni mendengar keterangan-keterangan yang tersebut dan mengambil pelajaran daripadanya. Ayat ini menegaskan prinsip utama penjadualan waktu harian kita, iaitu malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Secara terperincinya, kita boleh merancang penggunaan waktu berdasarkan selang masa solat fardu yang diwajibkan ke atas setiap orang Islam yang mukallaf. Selang masa ini amat menitik beratkan prinsip utama yang dijelaskan oleh ayat 67 surah Yunus, iaitu malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Amalan solat fardu mengajar kita untuk menyusun jadual harian menggunakan teknik sekatan masa ataupun time blocking teknik berdasarkan panggilan azan. Teknik ini menjadikan 5 sekatan masa dalam kehidupan seharian kita selama 24 jam. Mengambil kira permulaan hari dalam Islam adalah ketika terbenamnya matahari atau masuknya waktu maghrib, maka seelok-eloknya kita memulakan jadual harian kita pada waktu ini. Setiap satu daripada 5 sekatan masa ini
saya istilahkan sebagai al-khumus atau seperlima. Istilah ini bagaimanapun tidak ada kaitan dengan istilah al-khumus dalam pembahagian harta rampasan perang ataupun ghanimah kepada keluarga baginda Nabi Muhammad SAW seperti yang disebut di dalam surah Al-Anfal ayat 41. Berikut adalah 5 sekatan masa yang diistilahkan sebagai al-khumus atau seperlima untuk rujukan dan kegunaan kita menyusun jadual harian. Khumus pertama antara maghrib dengan Isyak, khumus kedua antara Isyak dengan subuh, khumus ketiga antara subuh dengan zuhur, khumus keempat antara zuhur dengan asar, dan khumus terakhir iaitu khumus kelima antara asar dengan maghrib. Untuk memudahkan pemahaman kita, bolehlah dirujuk jadual berikut yang memaparkan kerangka dan beberapa cadangan umum yang boleh dijadikan sebagai panduan, termasuklah anggaran waktu dan tempoh masa serta cadangan aktiviti dan amalan yang boleh dirancang. Pembinaan jadual al-khumus ini mengambil kira prinsip Al-Quran tentang perancangan dan pengurusan hari seperti yang dinyatakan dalam ayat 67 surah Yunus, iaitu malam untuk berehat dan siang untuk bekerja. Dalam jadual ditanda dan ditunjukkan dengan ruangan paling atas, iaitu warna hijau menandakan selang masa rehat dan warna merah menandakan selang waktu bekerja. Manakala ruangan kuning menandakan selang masa transisi antara waktu rehat dan waktu bekerja. Berdasarkan jadual ini, berikut adalah selang waktu, anggaran jam dan jangka masa bagi setiap khumus. Bagi khumus yang pertama, iaitu waktu antara maghrib dengan Isyak, dijangkakan antara waktunya pukul 7 sehingga 9 malam dan jangka masanya lebih kurang 2 jam. Khumus yang kedua iaitu antara Isyak dengan subuh, waktunya dianggarkan antara pukul 9 malam sehingga pukul 6 pagi dan jangka masanya lebih kurang 9 jam. Khumus yang ketiga iaitu antara subuh dengan zuhur, di mana anggaran waktunya bermula daripada 6 pagi sehingga 2 petang dan jangka masanya lebih kurang selama 8 jam. Dan khumus yang keempat iaitu antara zuhur dengan asar, iaitu antara jam 2 sehingga 5 petang dan jangka masanya lebih kurang selama 3 jam. Dan khumus yang kelima antara waktu asar dengan waktu maghrib, iaitu jangkaannya antara pukul 5 petang sehingga pukul 7 malam dan jangka masanya lebih kurang 2 jam. Berdasarkan kepada jadual solat fardu, amalan permulaan terpenting berdasarkan kepada jadual tersebut, kita melihat bahawasanya solat fardu adalah amalan permulaan terpenting dalam setiap khumus. Amalan dan aktiviti lain hendaklah kita rancang dan susun mengikut matlamat yang ditetapkan untuk hari tersebut dan prinsip mengutamakan yang utama berdasarkan hukum syarak seperti yang dibincang dalam 2 topik sebelum ini. Jadual khumus ini adalah merupakan jadual berimpak tinggi kerana ia melibatkan penyusunan aktiviti harian berasaskan amalan rohani dan jasmani serta berasaskan kitaran hari yang berulang. Sekiranya berjaya dilaksanakan dan dipenuhi, maka kita mampu mengubah diri, luaran dan dalaman menuju kepada kecemerlangan di dunia dan di akhirat. Kejayaan melaksanakan dan menyempurnakan segala perancangan harian menggunakan jadual al-khumus ini bagaimanapun banyak bergantung kepada keikhlasan niat, iltizam ataupun kebiasaan dan keazaman dalaman kita secara berterusan. Oleh itu, hendaklah kita sentiasa memastikan kebersihan hati dan niat kita serta berusaha melaksanakan amalan dengan sepenuh hati dan bersungguh-sungguh secara berterusan ataupun istiqamah.
Yakinlah bahawa Allah tidak akan mempersia-siakan segala usaha kita. Sekalipun kita tidak berjaya melaksanakan perancangan harian kita sepenuhnya, Allah melihat akan keikhlasan niat dan kesungguhan kita dalam melaksanakannya. Antara faktor utama lain yang boleh membantu kita melaksanakan perancangan harian dengan cara terbaik adalah melalui amalan secara jamaah, berkumpulan atau berpasukan. InsyaAllah topik selanjutnya akan membincangkan kepentingan beramal secara jamaah. Perancangan dan pengurusan aktiviti dan tugasan harian kita secara berjadual, khususnya dengan menggunakan jadual Al-Khumus, menghendaki kita mengutamakan amal jamaah. Pastikan kita memulakan setiap khumus atau 1/5 jadual harian kita dengan solat fardu secara berjamaah pada awal waktu. Amalan solat fardu secara jamaah membantu kita memperkukuhkan persaudaraan Islam dan memberi ketenangan melalui amalan ibadah dan pertautan hubungan hati kita dengan Allah. Solat fardu secara berjamaah mengajar kita tabiat menepati dan menghargai waktu, mengikut aturan, memberi tumpuan dan menghormati orang lain. Kesemua nilai penting yang dilatih melalui amalan solat fardu dan hubungan terus dengan Allah ini boleh menambah baik amalan harian kita yang lain berkaitan manusia, khususnya di tempat kerja dan di rumah bersama keluarga. Amalan solat fardu secara berjamaah pada awal waktu adalah menepati kehendak pelaksanaan keutamaan berdasarkan hukum syarak dan juga model keutamaan Eisenhower, iaitu ianya dikategorikan sebagai penting tetapi tidak segera. Amalan dalam kategori ini perlu diutamakan dalam perancangan harian kita kerana ia menjadi pencetus kepada semangat untuk bekerja secara terfokus dan bersungguh-sungguh serta mengelakkan daripada terjebak dengan urusan penting tetapi segera. Solat fardu jika tidak dilaksanakan secara jamaah pada awal waktu akan berubah menjadi penting segera, iaitu apabila menghampiri waktu akhirnya. Jika ini berlaku, kita akan terjebak dengan situasi kekalutan dan stres. Tabiat kerja secara berjamaah dalam urusan harian lain juga akan banyak membantu kita mengurangkan bebanan kerja serta dapat menyempurnakannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Amalan berjamaah dalam kerja juga dapat memastikan hasil kerja yang berkualiti dan memenuhi kehendak pihak yang berkaitan. Hasil kerja berkualiti adalah ciri utama prinsip kerja Islam, iaitu mencapai al-itqan ataupun ketekunan. Ringkasnya, amalan berjamaah dalam urusan harian mempunyai pelbagai kelebihan berbanding amalan berseorangan. Dari sudut ibadah seperti solat dan sedekah, pahala akan berganda dan berpanjangan. Dari sudut bebanan dan guna tenaga, ia akan menjadi semakin ringan. Dari sudut kemasyarakatan, ia akan dapat mengeratkan hubungan. Dari sudut masa dan keuangan, ia akan menjimatkan. Pepatah Melayu lama ada menyebut, hati gajah sama dilapah, hati kuman sama dicicak. Supaya amal berjamaah ini selari dengan syarat Islam, maka seelok-eloknya pepatah ini diubah kepada hati lembu sama dilapah, hati ayam sama dicicak. Amalan bermuhasabah dan mengawal diri adalah amalan yang dituntut oleh Allah melalui firman-Nya di dalam surah Al-Hashr ayat 18 yang bermaksud, wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, yakni hari akhirat, dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Antara perkara penting yang perlu diperhatikan dan dinilai sepanjang waktu adalah
kewujudan dan kehadiran gangguan yang tidak diingini terhadap ketenangan dan perancangan kehidupan harian kita, seperti notifikasi media sosial daripada gadget, email dan panggilan telefon yang tidak penting, ajakan melepak atau mengetih di warung dan di restoran, berpeleseran di pasaraya dan sebagainya. Amalan muhasabah dan kawalan diri menghendaki kita mengenal pasti kepentingan dan keperluan kesemua gangguan ini. Sekiranya dipastikan tidak berfaedah, maka jauhkanlah diri kita daripadanya. Sekiranya dipastikan berfaedah, maka uruskanlah dengan sebaiknya agar tidak membazir masa dan mengganggu perancangan harian kita. Kita juga perlu mempunyai keberanian untuk menolak ataupun mengatakan tidak dengan cara yang baik sekiranya gangguan ini mendatang dan dikenal pasti sebagai tidak berfaedah dan membazir masa. Begitu juga sekiranya kita menerima ajakan atau jemputan melakukan kebaikan atau menerima tanggungjawab tambahan di luar daripada keutamaan yang sememangnya tidak mampu kita penuhi atau laksanakannya dalam tempoh masa yang ditetapkan. Tolaklah dengan cara yang baik atau berikan alternatif kepada tuan punya yang menyampaikan ajakan atau jemputan tersebut. Amalan kawalan diri menghendaki kita menetapkan waktu tertentu untuk berehat, seperti amalan qailulah atau amalan rehat, berbaring atau tidur sebentar sebelum tergelincir matahari atau masuk waktu zuhur. Kita boleh tidur sekejap atau berehat untuk menghilangkan ketegangan saraf dan minda. Amat penting kita berehat untuk memberi ketenangan minda dan menjana semula tenaga luaran dan dalaman kita. Selain itu, kita boleh berehat tanpa tidur antara 5 hingga 10 minit pada setiap jam ketika kita melaksanakan tugasan di tempat kerja atau di rumah. Amalan ini membantu kita kekal fokus dan produktif sepanjang hari. Amalan kawalan diri terbaik adalah dengan mengikut amalan sunnah dan membiasakan diri dengan amalan-amalan bernilai tambah tinggi seperti berzikir, tadarus dan tadabbur Al-Quran, solat sunat, tafakur dan kontemplasi alam dan seumpamanya. Susunlah amalan-amalan bernilai tambah tinggi ini di dalam mana-mana 1/5 ataupun sekatan waktu atau al-khumus yang bersesuaian. Tadarus dan tadabbur Al-Quran serta solat sunat boleh disusun pada 1/3 akhir malam antara Isyak dengan subuh, iaitu waktu khumus yang kedua. Amalan zikir boleh dilaksanakan sepanjang masa dan amalan tafakur dan kontemplasi alam boleh dilaksanakan bersama aktiviti fizikal atau bersenam selepas subuh atau antara asar dan maghrib. Sememangnya tidak mudah untuk melaksanakan kesemua cadangan yang disampaikan di dalam video ini. Apatah lagi jika kita telah terbiasa dengan amalan dan tabiat sedia ada yang semata-mata berserah kepada nasib dan kitaran peredaran masa dalam setiap hari kehidupan kita. Namun begitu, tidak salah dan tidak rugi jika kita mengambil beberapa pengajaran daripada sini dan mencuba sedaya upaya mengaplikasinya dalam kehidupan kita. Ingatlah, Allah tidak menilai amalan kita melalui rupa bentuk pencapaiannya. Sebaliknya, melalui usaha kita, walaupun sedikit dan beransur-ansur. Kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat bukan dilihat pada destinasi yang ingin kita tuju, tetapi kepada perjalanan menuju ke arahnya. Ingatlah juga, orang yang sembahyang adalah orang yang merancang. Orang yang sentiasa bersembahyang sepenuh hatinya adalah orang yang terbiasa merancang seluruh harinya.